Assalamualaikum guys, nama aku Aiza and welcome back to Trilogy Mystery. Kali ni guys, aku nak share dengan korang untuk episod ketiga ni, aku dapat sebuah kiriman yang datangnya daripada seorang yang hendak dikenali sebagai Kak Dewi. Kata Kak Dewi, dia adalah bekas penduduk Kampung Paloh di sekitar tahun 1983 macam tu lah. Kak Dewi ni bukan nama sebenarnya guys. Kak Dewi ni hanya nama samaran yang aku gelarkan sebagai yang mengirim cerita ni kepada aku. Kampung Paloh ni menyimpan 1001 kisah seram. Mengikut Kak Dewi, dia akan mengungsikan 3 buah cerita seram yang berlaku di Kampung Paloh sekitar tahun 1983. Untuk pergi lebih lanjut guys, jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Ini adalah 3 cerita Kampung Paloh 1983. Let's go. Kisah yang pertama ni guys, dia mengisahkan tentang seorang lelaki berbangsa Cina yang orang kampung gelar sebagai Uncle Jeruk. Dulu orang panggil dia Acong, and sejak dia buka kedai jual jeruk, orang gelar dia sebagai Uncle Jeruk. And even Kak Dewi ni pun dia kata dia panggil Uncle Jeruk ni Uncle Jeruk lah. Uncle Jeruk ni berumur lebih kurang dalam 40-an macam tu. Dia mempunyai seorang isteri dan dikurniakan 2 orang anak. Dekat Kampung Paloh tu Kak Dewi kata dia duduk dengan mak dia. Lepas ayah dia meninggal, dia duduk dengan mak dia untuk menjaga mak dia yang dah tua lah. So segala pendapatan keluarga makan minum ditanggung oleh Uncle Jeruk. And dikatakan juga guys, Uncle Jeruk ni memang susah. Uncle Jeruk ni kerjaannya daripada muda hanya menjual jeruk lah. Dia ada sebuah gerai kecil yang mana dia buka dekat sebelah sebatang pokok yang besar. Dia rendang, so dia mendirikan dia punya gerai dekat sebelah pokok besar tu. So guys, nak dijadikan cerita, kebiasaannya pagi-pagi memang Kak Dewi ni masa dia nak pergi sekolah, dia memang akan terserempak dengan Uncle Jeruk ni. Bila Kak Dewi nak pergi sekolah, dia akan lalu depan rumah Uncle Jeruk ni, and biasanya Kak Dewi ni dia akan nampak Uncle Jeruk ni tiap-tiap pagi dia akan prepare barang-barang dia akan get ready untuk buka kedai lah. Tapi hari tu guys, Kak Dewi ni kata dia lalu dekat rumah Uncle Jeruk ni, rumah Uncle Jeruk ni gelap. Dia macam seolah-olah tak ada orang, and kalau pun tak ada orang, mungkin Uncle Jeruk ni dah keluar pergi ke pasar. At time tu mungkin mak dengan anak isteri dia tak ada kat rumah lah. So bila Kak Dewi ni sampai dekat gerai Uncle Jeruk ni, dia nampak gerai ni pun gelap. So lagi sekali Kak Dewi ni kata, oh mungkin Uncle Jeruk ni dengan satu family dia keluar ke bandar ataupun keluar ke mana-mana lah. Balik sekolah, dia lalu lagi sekali, kedai masih tak buka. And bila dia lalu depan rumah Uncle Jeruk, masa on the way nak balik rumah tu depan dia sekolah, dia nampak Uncle Jeruk ni sedang mengamuk, bising-bising, marah itu marah ni. Kak Dewi nampak Uncle Jeruk ni sedang memukul isteri dia dengan sebatang kayu, dan kat situ berlaku pertengkaran antara Uncle Jeruk dengan isteri dia bersama-sama dengan mak dia yang dah dikatakan tua tu lah. Tapi nasib baik orang kampung ada dekat situ, and orang kampung dia cuba menenangkan Uncle Jeruk, and kelihatan bapa Kak Dewi juga turut bersama-sama dengan orang kampung cuba menenangkan Uncle Jeruk. Sebab apa guys? Diorang ni tak pernah nampak Uncle Jeruk ni mengamuk. And dikatakan Uncle Jeruk ni memang baik orangnya, ramah orangnya, memang bersopan santun. Dia suka budak-budak, and budak-budak pun ramah dengan Uncle Jeruk ni. Tapi orang kampung pelik, macam mana Uncle Jeruk ni dia boleh jadi macam begitu marah terhadap isteri dia dengan mak dia. So orang kampung datang ke situ untuk menenangkan Uncle Jeruk ni, and alhamdulillah tak ada apa-apa yang serius berlaku lah. Cumanya dia hampir memukul isteri dia. Selang beberapa hari kemudian, orang kampung dikejutkan dengan sebuah tragedi yang mana orang kampung menjumpai mayat Uncle Jeruk ni berhampiran dengan gerai jeruk Uncle ni. Dikatakan juga masa diorang temu mayat Uncle Jeruk ni sedang tergantung di dahan pokok besar sebelah iaitu berhampiran dengan gerai yang dia buka. Orang kampung kata masa dia jumpa mayat Uncle Jeruk ni, lidah Uncle Jeruk ni mungkin akibat jerutan yang terlalu kuat, lidah Uncle Jeruk ni dikatakan terkeluar sangat panjang, hampir menyampai dada. So diorang panggil bomba datang turunkan mayat Uncle Jeruk, and disahkan oleh pihak hospital Uncle Jeruk telah meninggal dunia. Dikatakan Uncle Jeruk ni bunuh diri guys di waktu subuh masa dia nak buka kedai. Dikatakan oleh family Uncle Jeruk ni sendiri, memang pagi tu dia ada keluar dari rumah, dia macam biasa dia siap-siap barang dia untuk buka kedai dia. Tapi yang lainnya time tu baru pukul 4.30 pagi dia dah keluar, and waktu tu lah dia membunuh diri dia, gantung diri dia dekat batang pokok besar. Lepas semua dah settle, lepas Uncle Jeruk pun selamat dikebumikan, dikatakan guys, lepas beberapa bulan orang kampung mula terima gangguan daripada
Uncle Jeruk, yang mana berlaku kepada kawan kepada bapa Kak Dewi ni. Kawan bapa Kak Dewi ni yang bernama Hashim, dia baru pulang daripada shift malam bekerja lah. Bila dia nak balik ke rumah tu, dia terpaksa melalui kawasan masjid. Lepas kawasan masjid tu, dia akan lalu tempat Uncle Jeruk ni gantung diri lah. Bila si Hashim ni lalu dekat kawasan tempat Uncle Jeruk ni bunuh diri, tiba-tiba dikatakan dia terdengar seolah-olah orang bernafas dengan begitu kuat. Lalu si Hashim ni dia mencari mana punca bunyi tu datang. Dia toleh kiri, tak ada benda. Dia toleh kanan, tak ada benda. Apabila dia menoleh ke atas, dia mendongak mata dia ke atas, Allah! Dia ternampak jelmaan Uncle Jeruk yang tergantung di atas pokok sambil mengeluarkan bunyi yang amat menyeramkan. Bila Hashim nampak mayat Uncle Jeruk tergantung ke atas tu, dia berdesuk lari balik rumah dan dikatakan beliau demam 3 hari. Orang kampung cuba ikhtiarlah untuk selesaikan masalah gangguan Uncle Jeruk ni. Dan dikatakan juga ada yang memanggil Tok Samin Buddha untuk membuat upacara menghalau roh-roh jahat, termasuk menghalau roh Uncle Jeruk yang sering bergentayangan dekat kawasan. And Alhamdulillah guys, lepas upacara tu dibuat, orang kampung mula menarik nafas lega sebab dah tak ada terima dah apa-apa gangguan yang berkaitan dengan Uncle Jeruk ni. So, lepas daripada itu, diorang pun ambil inisiatif untuk removekan gerai Uncle Jeruk ni, dan dikatakan keluarganya lepas beberapa bulan dia pindah daripada rumah yang mereka duduk. Reason kenapa Uncle Jeruk ni dia gantung diri adalah sebab isteri dia telah berlaku curang ke atas Uncle Jeruk ni, dan dikatakan isteri dia mempunyai hubungan sulit dengan seorang pegawai. And sebab itulah Uncle Jeruk ni dia naik angin, dia marah time tu, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. So demi melepaskan rasa frust dia, demi melepaskan rasa hiba dia, kecewa dia, dia decide untuk bunuh diri. Sekian saja untuk kisah nombor 1 ni guys. Kita terus ke kisah nombor 2. Okay guys, kisah yang kedua ni sama juga macam kisah yang pertama tadi. Dia mengenai seseorang lelaki yang berbangsa Cina. Lelaki ni dikatakan jiran kepada Kak Dewi, yang mana rumah dia berada di belakang rumah Kak Dewi lah. And lelaki ni orang kampung panggil sebagai Pacai ataupun Acai Kaki Mabuk. Pacai ni seorang yang suka mabuk, and dia pun bekerja di kelab malam. After ayah dia meninggal dunia, dia pun berubah jadi seseorang yang panas baran, and dia mula bergaul dengan orang-orang yang tak berapa elok lah. So, lepas pada ayah dia meninggal, dia bekerja di sebuah kelab malam. Bila dia start kerja di kelab malam tu lah dikatakan dia mula menceburi diri dia dalam bermabuk-mabukan ni lah. So guys, Acai dia sebenarnya dah banyak kali dah orang kampung tangkap dia, heret dia balik rumah and complain perangai si Pacai ni dekat mak dia. And mak dia pun rasanya macam tak tahan dengan perangai si Pacai ni, sampaikan satu hari tu mak dia kejar si Pacai ni menggunakan parang guys. Mana taknya balik dalam keadaan mabuk. Time tu lebih kurang pukul 3.30 pagi. Dia ketuk pintu macam nak roboh, and that's why lah mak dia jadi berang. Dia kejar si Pacai ni satu kampung. And nasib baik ada orang kampung juga. Orang kampung Palun ni baik-baik orangnya. So orang kampung Palun ni tolong menenangkan mak dia and cuba nasihatkan si Pacai ni. Walaupun dah berkali-kali nasihatkan si Pacai ni supaya berubah, nak bekerja di kelab malam boleh, tapi janganlah bermabuk sampai memudaratkan diri. Tapi sering kali nasihat yang diberi oleh orang kampung tu diabaikan oleh Pacai. And sampai satu hari tu mak dia simbah si Pacai ni menggunakan air kumbahan guys. Waktu tu dikatakan sama juga perangai dia. Dia buat kecoh dekat kawasan kampung. Lepas tu dia balik rumah, dia ketuk pintu macam nak roboh. Time tu lebih kurang hampir nak subuh dikatakan oleh Kak Dewi lah, sebab dia nampak apa yang berlaku pada Pacai pagi tu. Pacai dia balik rumah, dia ketuk pintu macam nak roboh. Mak dia buka pintu, mak dia terus simbah dengan air kumbahan. Maknanya air kumbahan tu dah ready untuk disimbah kepada Pacai ni. Korang boleh nampak kan betapa orang kata Pacai ni teruk lah time tu. So guys, sejak dia disimbah dengan air kumbahan tu, Acai ni boleh dikatakan dia agak bertaubat lah. Bukan bertaubat daripada mabuk, dia bertaubat daripada membuat kecoh, and dia bertaubat daripada ketuk pintu rumah mak dia di waktu pagi secara kuat. Apa yang dia buat guys, this is quite funny lah. Dia buat satu beranda untuk dia tidur tiap kali kalau dia balik pagi dalam keadaan mabuk. So nak dijadikan cerita guys,
satu malam tu Pacai ni balik sekitar dalam 3:30 pagi macam tu lah. And dia tak nak dia kena simbah dengan air kumbahan. Dia tak nak mak dia kejar dengan parang. So dia buka dia punya beranda tu and dia baring kat depan. Esok paginya bila Kak Dewi nak keluar bilik, buka-buka pintu, dia nampak si Pacai ni tidur dekat depan rumah tamu dia, ruang tamu Kak Dewi ni lah. Kak Dewi ni pun pelik lah, kenapa si Pacai ni boleh ada dekat dalam rumah Kak Dewi, sedangkan biasanya dia dah buat beranda tu, sepatutnya dia tidur kat situ lah kan. Bila Kak Dewi ni tanya kepada bapak dia kata semalam masa Acai balik jam 3:30 pagi macam tu, dia buka beranda dia tidur kat luar. Masa dia tengah tidur guys, Acai ni cerita 10 minit lepas dia baring, dia terasa macam ada orang cuit kaki dia. Cuit. Yes. And dia bangun, dia tengok kiri kanan tak ada orang. Mungkin dia rasa mungkinlah ada daun jatuh ke apa ke. Dia dalam keadaan mabuk and dia tak mampu nak tengok-tengok lebih-lebih lah. So dia ignore sahaja. Bila dia tidur balik, selang 5 minit kemudian, dia terasa kaki dia dicuit sekali lagi. Tapi kali ni guys, cuit dia melampau. Cuit dia macam kuat gila. Bila dia bangun guys, dia nampak ada seekor makhluk sebesar tapak tangan guys. Sebesar tapak tangan ni bermata merah sedang memandang ke arah Pacai. Bila Acai gosok mata dia, dia rasa mungkin dia salah tengok. Bila Acai dia gosok mata dia guys, benda tu makin lama makin besar. And dikatakan Pacai, benda tu telah jadi besar sebesar rumah Pacai. And apa yang membuatkan dia lari daripada beranda dia, benda tu mula mengejar si Pacai ni. Dan sebab itulah malam tu dia terpaksa ketuk pintu rumah Kak Dewi and minta izin untuk tidur di dalam rumah Kak Dewi. Dan sebab itulah bila pagi tu Kak Dewi dia buka pintu, dia nampak si Pacai dia terbaring dekat ruang tamu. And dikatakan selepas kejadian tu barulah si Pacai ni betul-betul insaf daripada mabuk. And dia dikatakan tidak lagi balik malam, tidak lagi mabuk, dan yang paling penting dia tak lagi bekerja di kelab malam. Dia mula berniaga kecil-kecilan lah. So daripada situ mak dia pun merasa lega and bersyukurlah apa yang menimpa dekat Pacai ni telah mengubah Pacai seumur hidup dia. And dikatakan juga malam yang Pacai ketuk pintu rumah Kak Dewi ni, bila bapak dia buka pintu, Pacai ni cuba cerita apa yang berlaku. Tapi belum sempat Pacai ni ceritakan apa yang berlaku, bapak Kak Dewi kata, tak apa Pacai, kau tidur sini. And dikatakan juga masa bapak Kak Dewi buka pintu, dia nampak benda tu mengejar si Pacai and umpamanya macam nak masuk rumah Kak Dewi ni. And Alhamdulillah guys, rumah orang Islam kita sentiasa dipenuhi dengan bacaan Al-Quran dan dipenuhi dengan bacaan solat. Mungkin sebabkan ada bacaan-bacaan tersebut menjadi pendinding kepada rumah Kak Dewi ni daripada benda tu masuk. Mungkin saja untuk kisah nombor 2, kita pergi kisah yang terakhir. Okay guys, kisah yang ketiga yang terakhir ni. Kisah ni dia lebih kepada misteri terhadap seorang pakcik ni yang merupakan seorang penduduk kampung Paloh tu dan mempunyai tabiat yang suka membersihkan kawasan surau. Kiranya kawasan surau tu dan kawasan masjid tu dibersihkan oleh pakcik ni lah. And pakcik ni juga merupakan seorang guru mengaji yang mengaji budak-budak di kampung Paloh pada masa tu. Pakcik ni seorang yang bujang, dia tidak mempunyai seorang isteri, tak mempunyai anak, and dikatakan semua saudara-saudara mara dia berjauhan dengan dia. So dia duduk dekat kampung tu seorang diri. And aktiviti pakcik ni macam biasa, dia pergi ke surau, dia sembahyang subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak, and kebanyakan waktu je dia habiskan berada di masjid. That is why masjid tu kelihatan sentiasa bersih lah, kata Kak Dewi. Pakcik ni juga merupakan cikgu yang mengaji Kak Dewi lah bersama dengan adik-beradik dia. And dikatakan pakcik ni ada satu masa tu orang kampung menggelar pakcik ni sebagai tak siuman guys. And dikatakan pakcik ni gila, pakcik ni itu, pakcik ni ini. Kenapa guys? Kenapa orang kampung panggil dia gila? Kenapa orang kampung ni panggil dia tak siuman? Puncanya adalah daripada seorang hamba Allah ni yang aku gelarkan dia sebagai Azman. Dia ni seorang penduduk kampung and kerja dia di sebuah kilang lah. Memang kerap kali dia balik malam. Disebabkan cerita si Azman ni lah yang menyebabkan orang kampung panggil Pak Wan ni sebagai gila, menggelar Pak Wan ni sebagai tak siuman. Cerita dia macam ni guys. Apa yang dikatakan oleh Azman pada satu malam tu lebih kurang dalam pukul 10 hingga 10.30. Masa dia nak masuk kampung menuju ke rumah dia, dia terpaksa melalui masjid kampung Paloh ni. And masjid kampung Paloh ni, sebelah masjid tu ada kawasan perkuburan lah. Bila dia nak lalu balik ke rumah dia, dia ternampak Pak Wan ni dalam lebih kurang pukul 10.30 dia sedang berdiri di depan pokok mangga yang berada di kawasan masjid tu. Mata Pak Wan, kepala Pak Wan sedang memandang ke atas, tangannya guys sambil menghulur ke atas. And dikatakan oleh Azman, mulut Pak Wan ni sedang
seolah-olah macam sedang membaca sesuatu, sedang bercakap dengan sesuatu. And sejak daripada itulah cerita si Azman ni viral ke satu kampung, and orang kampung mula bercakap pasal Pak Wan ni. And kesannya guys, ada segelintir daripada penduduk kampung ni, dia tidak menghantar anaknya mengaji dengan Pak Wan ni lagi. Sebab apa? Katakan Pak Wan ni tak siuman bercakap dengan pokok seorang pula di waktu malam, so orang kampung dia tidak lagi hantar anak dia untuk mengaji dengan Pak Wan. Tapi ada juga segelintir daripada penduduk kampung yang mana dia masih hantar anak dia untuk mengaji dengan Pak Wan ni. So guys, pada mulanya keluarga Kak Dewi ni dia macam tak percayalah. That is why dia orang masih menghantar Kak Dewi ni untuk mengaji dengan Pak Wan ni. Nak dijadikan cerita guys, satu malam tu Kak Dewi bersama-sama dengan adik-beradik dia, and ada juga kawan-kawan dia yang masih mengaji dengan Pak Wan. Diorang pun pergilah mengaji macam biasa. Bila dah mengaji tu, sadaqallahul-azim, Pak Wan pun kata, sekian sajalah untuk malam ni ya. Dah lewat malam ni, korang baliklah ya. Pak Wan nak tutup masjid ni. So bila Pak Wan cakap macam tu, Kak Dewi ni nampak Pak Wan ni sedang mengeluarkan sesuatu daripada plastik. Dalam plastik tu mengandungi buah-buahan siap-siap potong, letakkan di atas pinggan. Lepas tu Kak Dewi ni kata, Pak Wan tak makan lagi ke? Kesiannya Pak Wan. Pak Wan kata, bukan, ini bukan tu Pak Wan. Tak apalah, dah malam ni dah lewat ya. Korang pergilah balik, nanti jalan gelap tu. Jadinya diorang pun kemaslah macam biasa and balik. Bila tengah balik tu guys, jarak daripada masjid tu lebih kurang 1 meter 2 meter itu, abang kepada Kak Dewi ni dia kata, korang jomlah tolong Pak Wan nak. Aku kesian lah tengok Pak Wan tu. Dah lah dia sorang-sorang tutup masjid. Sekarang ni dah pukul apa, nanti kesian dia nak balik rumah lambat. Jomlah kita tolong ya. So diorang ni pun setujulah untuk tolong Pak Wan ni tutup masjid, kemas apa semua. Bila diorang patah balik ke masjid, part ni yang seram guys. Diorang patah balik ke masjid, diorang pusing cari Pak Wan, tak ada. Diorang pergi ke kiri, diorang pergi ke kanan. Mungkin Pak Wan ni berada di tandas. Diorang ni pun pergi ke tandas. Dekat tandas pun tak nampak Pak Wan. So bila diorang balik ke tempat mengaji diorang tu, diorang tanya, mana Pak Wan ni? Tiba-tiba guys, diorang terdengar seolah-olah ada orang bercakap. Diorang pergi ke arah bunyi yang datang tu. Diorang cari. Diorang ternampak apa guys? Pak Wan sedang berdiri di tengah-tengah tapak kuburan, berada di depan pokok mangga, sedang menghulurkan buah-buahan yang dah siap potong tadi tu ke atas. Kak Dewi ni nampak Pak Wan ni seolah-olah sedang bercakap dengan sesuatu yang berada di atas pokok mangga tu guys. Kak Dewi ni kata, Allahu Akbar. Bila Kak Dewi ni mengucap, Pak Wan pun terdengar apa yang diucapkan oleh Kak Dewi. Pak Wan nampak dia orang, budak-budak tak balik lagi ya. Marilah sini. Mari jumpa isteri Pak Wan ni. Isteri Pak Wan ni ada kat atas ni sayang. Saya jangan takut ya. Budak-budak ni baik. Dia orang ni lah abang ngajar ngaji. Guys, isteri Pak Wan berada di atas pokok mangga, siap ajak budak-budak ni Kak Dewi jumpa isteri dia. Tapi Kak Dewi ni tak nampak lah apa yang berada di atas tu. Lepas kejadian tu, ada juga dengan cerita yang mengatakan Pak Wan ni sebenarnya menuntut ilmu salah dan dia telah beristerikan makhluk bunian, dan ada juga yang mengatakan Pak Wan ni beristerikan Pontianak. Alright guys, thank you so much guys for watching. Ini adalah konten untuk episod ketiga kali ni, and aku harap korang enjoy. Yang penting jangan mudah taksub, jangan mudah percaya. Just anggap apa yang aku cerita dalam konten aku kali ni hanyalah sebagai satu hiburan. Kalau korang suka video ni, tekan button like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum, selamat berpuasa guys.